Selanjutnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua di atas kesempatan untuk Hang Tuah Jaya turut mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai titah Yang Di-Pertuan Agong. Tuan Yang Dipertua, perkara pertama yang dibangkitkan oleh Yang Di-Pertuan Agong di dalam titah baginda ialah mengenai kestabilan politik. Dan tentunya di dalam ucapan ataupun titah baginda itu, perkara yang menjadi tumpuan Yang Di-Pertuan Agong adalah memastikan agar negara berperanan menjaga kebajikan dan kepentingan rakyat dan meletakkan itu sebagai satu keutamaan yang paling penting. Namun ada kalangan, ada semacam satu kegilaan pilihan raya sekarang ini oleh pimpinan parti-parti tertentu yang tentunya menjadi komponen kerajaan yang seolah-olah memanfaatkan undang-undang yang ada itu untuk mencetuskan keadaan ketidakstabilan di dalam negara, seperti mana yang kita lihat sekarang ini di negeri Johor berlaku pilihan raya dalam keadaan kes Omicron mencecah lebih daripada 30,000. Semalam 34, hari ini mungkin 30 lagi. Dan rakyat terpaksa berdepan dengan pilihan raya. Saya tidak tahu, mungkin selepas ini kod-kod ada juga cadangan untuk buat pilihan raya negeri di tempat yang lain. Justru saya ingin mengangkat tema ini sebagai satu maudhu' yang paling penting dalam ucapan perbahasan ini, dengan menggesa dan meminta kerajaan, terutamanya menteri yang berkaitan, untuk melihat semula undang-undang yang berkaitan dengan pilihan raya ini. Seperti mana Tuan Dipertua sedia maklum, dalam perlembagaan kita, tempoh pilihan raya selepas 3 tahun boleh buat pilihan raya sehingga 5 tahun. Justru ada ruang yang boleh digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan ini untuk mendesak supaya diadakan pilihan raya. Kita masih tidak lupa lagi, tahun lepas sewaktu kes Delta sedang meningkat, ramai yang masuk ke hospital, ramai yang telah pergi meninggalkan kita, namun ada kalangan yang ingin membuat pilihan raya di negeri Melaka, dan kemudian dikemukakanlah SOP yang tidak masuk akal, iaitu seolah-olah tidak boleh berkempen walaupun nak diadakan pilihan raya. Tuan Yang Dipertua, sebab itu sebab itu Tuan Yang Dipertua, saya ingin minta supaya kerajaan, terutamanya menteri yang berkaitan, melihat semula peruntukan undang-undang perlembagaan persekutuan ini. Saya ingin minta dan ingin bertanya kepada menteri supaya biarlah ditetapkan tarikh pilihan raya itu fix, dengan izin Tuan Yang Dipertua, tetap 5 tahun. Apa pun berlaku, 5 tahunlah penggalnya. Tidak perlu ada pembubaran lebih awal. Sekarang ini Tuan Yang Dipertua bayangkanlah, setiap negeri sekarang ni kena buat pilihan raya, tidak bersama-sama dengan pilihan raya umum. Kalau dahulu kita hanya ada Sarawak pilihan raya negeri, kemudian kita selaraskan di Sabah. Sekarang ni di Sabah pun ada pilihan negeri yang lain berbanding dengan pilihan raya umum. Sekarang ni ada Melaka pula yang akan ada pilihan raya negeri berbeza dengan pilihan raya umum. Di Johor kemungkinan akan ada pilihan raya negeri yang berbeza dengan pilihan raya umum. Apa isunya Tuan Dipertua? Isunya ialah belanja, ongkosnya, perbelanjaannya, yang sepatutnya diberikan tumpuan kepada membantu rakyat pasca pandemik COVID-19 ini, membantu rakyat yang sedang dihimpit dengan permasalahan ekonomi, membantu orang-orang muda terutamanya, membantu mereka untuk maju dan memulakan perniagaan bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan setelah dihimpit 2 tahun ini. Tetapi kita belanjakan ke tempat yang lain. Sebab itulah saya nak minta kerajaan untuk menjawab persoalan ini. Saya nak desak Menteri Jabatan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri sendiri, kita baru-baru ini bincang untuk tetapkan tarikh, untuk tetapkan had masa Perdana Menteri. Tuan Dipertua, 10 tahun. 10 tahun Perdana Menteri tetap untuk pindah perlembagaan. Saya nak cadangkan supaya dipindah juga perlembagaan, biar pilihan raya itu tetap 5 tahun sekali.
supaya jangan ada mana-mana pihak yang mengambil kesempatan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri lebih awal dalam usaha untuk mewujudkan keadaan yang kita sebutkan sebagai ketidakstabilan ini. Dan dalam masa yang sama, dengan nada yang sama, Tuan dan Bertua, saya ingin mendesak Perdana Menteri untuk memastikan ataupun menyahut cabaran ini ataupun menyahut kata-kata titah dan Pertuan Agong ini, supaya dapat memberikan kita satu final date, satu tarikh yang khusus bila nak dibuat pilihan raya umum. Kita lihat beberapa negara yang lain telah pun menggunakan pendekatan ini. Bila ada pembubaran dewan, pilihan raya, 5 tahun sekali sudah ada tarikhnya bila akan ada pilihan raya yang akan datang. Jadi rakyat sudah diberi tahu lebih awal. Mereka tidak perlu bimbang lagi tentang bila ingin berteka-teki dengan pilihan raya. Parti-parti politik yang banyak sekarang ini tidak perlu berteka-teki lagi tentang tarikh pilihan raya. Sudah ada tarikh tetapnya. Jadi kalau kita sedang bergerak ke arah perubahan, reformasi di dalam negara ini, saya ingin cadangkan kepada Perdana Menteri dan minta supaya Perdana Menteri masukkan sekali pindahan ini, supaya ada satu tarikh yang tetap diberikan oleh Perdana Menteri bilakah masanya tarikh pilihan raya umum yang akan datang. Ini tentunya akan menyenangkan pelbagai pihak, Tuan dan Bertua. Tuan dan Bertua, perkara yang kedua yang dinyatakan oleh ataupun di dalam titah dan Pertuan Agong ialah tentang persoalan rasuah. Saya mengikuti dengan rapat ataupun tekun apa yang telah dibahaskan oleh Ketua Pembangkang yang menceritakan tentang keadaan yang panjang lebar mengenai rasuah dan penyelewengan yang kita sekali lagi dimalukan di dalam media-media antarabangsa, dengan perbicaraan Tim Lisner di New York, dengan hujah-hujah dan bukti-bukti yang dikemukakan. Namun perkara yang paling serius, Tuan dan Bertua, ialah tentang berkait mengenai undang-undang Akta Pencegahan Rasuah ini. Kalau kita masih ingat, suatu Ketua Pembangkang menjadi pemangku Perdana Menteri pada tahun 1997. Undang-undang dipinda yang berkait dengan Akta Pencegahan Anti Rasuah ini. Undang-undang dipinda dengan lebih ketat lagi untuk memastikan agar personality ataupun individu, sama ada yang berada di dalam kerajaan baik ataupun di dalam swasta ataupun mana-mana pihak, orang perseorangan, apabila mereka melakukan rasuah dan penyelewengan, diberikan hukuman yang ketat. Justru undang-undang itu menyaksikan bagaimana Ketua Pembangkang akhirnya melalui jalan yang penuh berliku dalam politik sehingga disumbat dalam penjara sebanyak 2 kali. Sekarang ini masanya saya ingin tanya kepada kerajaan, bagaimana pendirian kerajaan apabila disebut oleh ataupun dititahkan oleh Pertuan Agong mengenai Pelan Anti Rasuah Nasional. Saya ingin cadang kepada kerajaan supaya mengkaji semula, melihat semula undang-undang ini untuk menghalang institusi pula daripada terbabit dengan penyelewengan dan penyalahgunaan wang rakyat ini. Kerana kita lihat misalnya wang MDB, dia bukan lagi bentuk individu, Tuan dan Bertua, dia dalam bentuk institusi yang berkait dengan bank negara, yang berkait dengan pelbagai lagi institusi. Bermakna kalau tidak ada pemantauan yang ketat, kalau tidak ada undang-undang yang ketat, akan berlaku kebocoran yang menyebabkan bukan sekadar jutaan, bilion wang rakyat dibazirkan. Sebab itu saya mengasakan bahawa sudah sampai masanya agar Parlimen ini melaksanakan atau mewujudkan bipartisan committee, agar kita dapat teliti betul-betul agenda permekasaan pencegahan rasuah ini, agar kedua-dua pihak dapat bersama-sama di dalam jihad kita untuk membenteras rasuah ini, terutamanya sekarang ini sudah sampai ke peringkat institusi, diwujudkan untuk menyamun dan merompak harta perbendaharaan negara. Sebab itu, Tuan Yang Bertua, saya tidak hairan apabila baru-baru ini kita dengar, dan kita di dalam Dewan ini kita mendengar ahli Parlimen Pekan tanpa ada rasa malu menyatakan bahawa tidak ada satu sen pun
wang rakyat yang digunakan untuk membayar prinsipal hutang 1MDB. Kemudian dijawab oleh Menteri Kewangan, hutang prinsipal 1MDB adalah sebanyak 32.3 bilion, sementara 6.5 bilion lagi adalah bayaran faedah. Yang pada saya ini merupakan perkara yang memalukan. Sebab itulah saya tidak heran apabila untuk pengetahuan Dewan dan juga Tuan Yang Bertua, saya baru saja dapat surat saman daripada Ahli Parlimen Pekan berkait tentang 2.6 bilion. Tapi tak apalah, itu bagi saya jawab nanti di dalam mahkamah untuk sama-sama kita saksikan bagaimana kita berdepan dengan skandal yang paling besar. Saya percaya kalau saya boleh disaman, Tuan Yang Bertua, saya ingat ramai lagi rakyat Malaysia boleh disaman berkaitan tentang perkara ini. Yang Berhormat, sila je Datuk. terima kasih Yang Berhormat. Pertamanya saya ingin menawarkan perkhidmatan sebagai seorang peguam untuk mewakili Yang Berhormat secara percuma untuk kita lawan habis-habisan pekan. Pada masa yang sama, saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Kita lihat bahawa pekan telah bukan saja menipu dan mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Kalau Yang Berhormat pekan setelah merompak, mencuri wang berbilion-bilion ringgit, sanggup datang ke Dewan Yang Mulia ini dan menipu Dewan Yang Mulia ini dan juga speaker, bukankah rakyat di luar sana perlu sedar bahawa malu apa bosku ini adalah seorang perompak yang bersedia untuk menipu rakyat sekali lagi semata-mata untuk meraih sokongan untuk Barisan Nasional di PRN Johor. Apa pendapat Yang Berhormat atas perkara ini? Saya setuju Julutong. Saya percaya bahawa perkara ini kita dah bangkitkan di dalam Dewan untuk kita sama-sama rujuk Ahli Parlimen Pekan pada jawatan kuasa, hak dan kebebasan. Waktu itu pun saya percaya Datuk Ketua yang mempengerusikan sidang pada pagi itu, ya. Sidang pada pagi itu dipengerusikan oleh Datuk Yang Bertua. Yang pada saya ini pilihan raya Johor bukan mungkinlah nak gunakan untuk skor politik. Sampaikan ada orang WhatsApp pada saya, minta maaf lah, saya percaya ahli Parlimen Barisan Nasional yang lain baik, kan? Sebab dia kata BN tu maksudnya bohong Najib. Saya minta maaf lah kalau ada yang terasa. Tetapi saya nak sebut begini, faktanya apa Tuan Yang Bertua? Faktanya ialah kita perlu kepada suatu pemerkasaan yang membabitkan kedua-dua pihak, sama ada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, untuk memastikan kebocoran, rasuah, penyelewengan tidak lagi berlaku dan ditamatkan sekarang, dan menjadi satu perkara yang jelek dan jijik kepada rakyat, tidak kiralah di peringkat mana, sama ada mereka itu berpendidikan tinggi, berpendidikan sederhana, ataupun rakyat biasa. Mereka tidak mahu pada perlakuan ataupun menolak pemimpin yang terbabit dengan rasuah dan penyelewengan ini. Datuk Yang Bertua, perkara yang penting juga yang dibangkitkan oleh Yang Di-Pertuan Agong ialah soal bencana. Kita tahu sekarang ni kita berdepan dengan keadaan yang mencabar. Tuanku membangkitkan tentang pengurusan banjir. Saya ingin membangkitkan di dalam Dewan ini perkara yang pada saya penting dan ada kaitan dengan perkara ini, iaitu tentang climate change. Saya ingin tanya kepada kementerian yang menjaga perkara ini, bagaimana perancangan kerajaan untuk memastikan bahawa kita benar-benar sebagai sebuah entiti kerajaan dan juga rakyat memahami tentang kepentingan perubahan iklim ini. Apakah kita sudah bergerak ke arah memastikan segala undang-undang yang berkaitan dengan The New Green Deal ini dilaksanakan? Bagaimana pula rangka kerja dasar hijau yang tentunya merentasi kementerian, industri, NGO, orang persorangan, di peringkat sekolah, di peringkat universiti, di peringkat pembuat dasar, pemikir-pemikir, untuk menjadikan bahawa amalan prihatin terhadap perubahan iklim ini menjadi satu perkara yang diberikan titik berat kepada kita. Sebab itulah saya minta
sungguh-sungguh kepada kementerian yang menjaga hal ehwal tentang perubahan iklim ini. Jangan sekadar memberi tumpuan kepada carbon trading semata-mata, tetapi kita mesti ada satu pendekatan yang holistik, yang menyeluruh terhadap perkara yang berkait dengan perubahan iklim ini. Tuan dan Ketua, ni sekarang waktu kita sedang berbahas dalam Dewan ini, Kuala Lumpur tadi viral banjir. Saya tengok tadi di Kuchai Lama gambar, kesian pemandu, salah seorang kereta pemandu, salah seorang pemandu dalam kereta terpaksa keluar ikut bumbung dia kerana arus yang cukup dahsyat dan hujan yang cukup lebat. Ini perkara ini dulu kalau kita dengar kementerian, dia kata sekarang ini mereka sedang bergerak ke arah makluman lebih awal kepada mereka yang berada di sekitar yang akan terkena dengan bencana ini. Saya tidak terima sebarang mesej, sama ada SMS ataupun WhatsApp, yang memberitahu lebih awal bahawa akan ada hujan yang lebat di kawasan kita ini, yang meminta supaya rakyat berhati-hati. Jadi sampai bila kita nak bebankan rakyat dengan keadaan ini? Saya simpati, Tuan dan Ketua pun tahu di kawasan pun selalu banjir. Bila banjir dan bencana, apa yang rakyat dapat? RM200, RM500, RM1,000. Walhal kalau kena bencana sekali tak apa, banyak kali dalam setahun, dengan perabotnya rosak, dengan segala kelengkapannya musnah, hanya kerajaan bagi RM1,000 maksimum. Jadi ini perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal, Tuan dan Ketua, dan mintalah kementerian ini biarlah bersungguh-sungguh untuk memastikan, dan saya minta dan tuntut jawapan di dalam Dewan ini untuk pastikan agar hal-hal yang berkait dengan perubahan iklim, pengurusan bencana ini dia berikan keutamaan, sementara kita telah pun berhadapan dengan pelbagai cabaran itu sejak tahun lepas sehinggalah tahun ini. Bayangkan kalau dulu hujan hanya bulan Disember, sekarang hujan bulan Februari, masih lagi hujan, dan masih kita berdepan dengan bencana banjir dan sebagainya. Tuan dan Ketua, perkara yang seterusnya saya ingin bangkitkan ialah berkait tentang suatu keadaan yang sedang mengganggu rakyat sekarang ini, iaitu tentang skam, kegiatan skam. Ya, saya telah mendapat jawapan daripada soalan yang saya tanyakan kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia. Kita tahu ramai juga ahli-ahli parlimen dan ramai juga aduan yang kita dapat di pusat khidmat berkaitan tentang skam ini. Saya ingin tanya, in fact saya telah bertanyakan kepada kementerian strategi mereka. Mereka sebut telah menyaring ada 2.6 bilion, Tuan dan Ketua, panggilan yang telah disaring. Namun saya ingin tanya kepada kerajaan, sedar atau tidak kementerian bahawa apabila seseorang itu mendapat laporan ataupun ditipu, ya, apabila ditipu skam, dia kena buat laporan polis. Setelah dibuat laporan polis, dia kena bawa kepada perhatian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, masuk dalam tribunal. Di satu segi kita ada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, di satu sudut yang lain kita ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Saya ingin tanya kepada kementerian, apakah tidak ada suatu kerjasama ataupun task force yang dibuat secara bersama, ataupun biarlah misalnya hal yang berkaitan dengan skam ini terus diletak di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, tidak perlu diletak di kementerian yang lain. Kerana ini tentunya rakyat akan berdepan dengan karenah birokrasi. Mereka laporkan dalam jawapan ada sebanyak 2,232 kalau tidak silap saya, 2,232 aduan awam. Saya ingin tanya kepada kementerian tentang aduan awam berkait dengan skam ini. Apa keputusannya? Apa hasilnya? Berapa persen telah pun berjaya dibantu rakyat yang berdepan dengan keadaan skam ini? Jadi saya harap kementerian akan mengambil berat tentang hal ini. Hantu Jaya minta sikit berkaitan dengan skam. Silakan. Terima kasih. Semalam untuk maklumat yang berhormat, saya ada terima satu laporan daripada rakyat Malaysia di luar negara, secara khususnya di Cambodia, yang melaporkan bahawa terdapat sejumlah rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penipuan, dibawa ke sana daripada usia belasan tahun sampai lebih kurang dalam 20 tahun lah, 20 tahun lebih,
mereka ini dibawa ke sana, ditipu, dikurung. Mereka dibawa ke sana kononnya ada peluang pekerjaan, tetapi akhirnya menjadi ejen yang melakukan scam kepada rakyat di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya. Jadi mereka ni sedang berhadapan dengan ketakutan kerana mereka menjadi mangsa sekarang, dikurung, dipukul, dan mereka berharap Kementerian Luar dapat membantu mereka dan menyelamatkan mereka. Jadi saya pun telah sampaikan laporan ini kepada pihak di Wisma Putra, dan saya harap sebab dia ada kaitan dengan scam di mana rakyat Malaysia telah diperdaya ke sana, saya harap ada tindakan lanjut tentang ini. Baik, terima kasih. Antua jawab Saya gulung Terima kasih Pedi Kanga, dan saya minta jadikan sebagian ucapan saya dan minta kementerian untuk memberikan jawapan. Yang terakhir, Datuk Ketua, sebagai menggulung perbahasan hari ini, kita tahu kerajaan baru-baru ini di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bersama-sama dengan masyarakat antarabangsa untuk menyokong berlakunya aggression dengan izin terhadap Ukraine. Saya ingin tanya kepada kerajaan, terutamanya Kementerian Luar dan kementerian-kementerian yang berkaitan, bagaimana unjuran keadaan negara kita akibat daripada konflik ini? Sebab kita semua tahu bahawa Ukraine ini merupakan pembekal utama dunia, hal terutamanya berkaitan dengan tepung. Misalnya pagi tadi saya breakfast, minum pagi kedai mamak, mamak kata mungkin sekarang roti canai boleh naik harga sebab tepung naik harga. Ini sebelum jadi kita sebut dulu, Tuan Dan Betul, supaya kementerian ambil tindakan segera. Termasuk yang ingin saya bangkitkan akhirnya ini ialah procurement, persenjataan, yang kita semua sedia maklum, kita beli 18 unit Sukhoi, 18 unit MiG dan banyak lagi peralatan ketenteraan daripada Rusia. Saya ingin tanya Menteri Kanan Pertahanan, bagaimana kontrak-kontrak ini? Apa perancangan kerajaan? Apakah kita nak terus belikan? Kalau kita dah ambil keputusan undi aggression bersama-sama dengan masyarakat dunia, kita harus ada tindakan segera. Dan apakah alternatifnya untuk pastikan agar dari segi pertahanan negara kita sentiasa bersiap siaga. Tuan Dan Ketua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas peluang ni. Sekian, Hang Tuah Jaya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Antua Jaya.